berbahaya. Ambil kisah dan ambil tahu mengenai persekitaran anda. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Awasi tanda-tanda demam denggi. Antara langkah-langkah pencegahan, bersihkan kawasan persekitaran anda. Buang semua air yang bertakung. Tutup semua bekas berisi air. Elakkan berada di luar rumah semasa nyamuk aktif. Sembur menggunakan aerosol. Hargai nyawa anda. Bertindak sebelum terlambat. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA adalah satu daripada inisiatif kerajaan untuk menjana ekonomi negara. PENJANA, strategi keempat pelan pemulihan ekonomi jangka pendek negara dalam menangani cabaran pandemik COVID-19. Bertemakan bersama menjana ekonomi, ia membabitkan 3 teras utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit akan dilaksanakan di bawah PENJANA. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Saya kongsikan kepada anda ini merupakan dapatan daripada pelajar Universiti Sains Malaysia apabila membuat satu kajian berkenaan dengan stigma masyarakat terhadap penagih dadah, antara lain menyatakan bahawa 61% daripada responden menyatakan bahawa penagih dadah merupakan penjenayah. Mereka bukan pesakit, mereka harus dihukum, mereka bukannya harus dirawat, dan 74% di kalangan responden menyatakan bahawa mereka ada negative persepsi yang buruk kepada penagih dadah, bahawa mereka ini bukanlah masyarakat ataupun kumpulan komuniti yang wajar untuk terus berada dalam kalangan kita yang ramai ini. Dan itu fokus Darah Muda pada malam ini untuk bicarakan tentang hentikan stigma anda tentang penagih dadah. Bersama dengan kami Darah Muda pada malam ini merupakan 2 orang tetamu. Bersama dengan saya, Dr. Sabri Zainuddin Zainul merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kementerian Dalam Negeri, dan juga Cik Nur Karimah Kaswan merupakan pengarah projek kempen stigma Universiti Sains Malaysia USM. Jadi Karimah, saya quote daripada kajian yang dibuat oleh stigma. Mungkin boleh berikan sedikit introduction, pengenalan tentang apakah kempen stigma ini, apakah fokusnya dan bagaimana ia berbeza berbanding dengan kempen-kempen anti dadah yang selalu kita tengok. Okay. Jadi pertama sekali saya terangkanlah mengenai bagaimana kita dapat lihat mengenai asas kepada kempen ya. Yang pertama sekali, kempen ini saya jawab kepada apa yang membezakanlah, senang kata dahulu. Stigma itu sendiri menunjuk kepada pemikiran yang negatif, ya, mempunyai satu persepsi tanggapan lah, senang kata. Jadi perbezaan kami, stigma yang berbeza dengan kempen anti dadah lain adalah kami memfokuskan kepada masyarakat untuk memberi peluang kepada bekas ataupun kita panggil sebagai mangsa ketagihan yang telah berjaya pulih sepenuhnya untuk mereka diterima dalam komuniti masyarakat ni. Jadi kempen stigma yang dianjurkan oleh pelajar tahun akhir pemujukan dari Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia, kami mengetengahkan mengenai isu bagaimana dilema yang harus dihadapi oleh mangsa ketagihan dadah ini untuk mereka cuba untuk masuk kembali ke dalam masyarakat,
walaupun sukar sebenarnya. Jadi di sini kami ingin mengetengahkan bahawa masyarakat anda mempunyai stigma terhadap mereka ini berdasarkan apa yang tadilah macam mana daripada kajian yang kami lakukan sebelum kami melakukan kempen ni sepenuhnya. Jadi kajian ini menunjukkan bahawa memang mereka ada stigma, wujudnya stigma terhadap mangsa ketagihan yang dah berjaya pulih ni, dan disebabkan oleh kewujudan stigma ni boleh membantu ataupun boleh menekankan mangsa ketagihan ni untuk mereka kembali semula ke kancah dadah, penggunaan dadah. So dalam kertas kerja yang stigma kongsikan kepada kami, Darah Muda antara lain menyatakan bahawa kalau kita panggil seseorang sebagai penjenayah, kesannya itu akan lebih teruk terhadap seseorang itu. Tapi tinggal lagi saya kena berlaku adil kepada penonton kita. Mungkin 74% di kalangan responden tadi, bahawa pandangan mereka memang tak salah. Betul. Penagih dadah ini merosakkan masyarakat dan mengganggu kehidupan seharian. Kita tak boleh nak terlalu positif tentang mereka ini. Jadi apakah respon Karimah tentang kenyataan itu? Okey. Jadi benda tu kita tak boleh nak dinafikan lah. Kenapa? Sebab memang kalau ikutkan majoriti lah 74 tu kan. Kiranya banyak lah percentage tu berbanding yang positif. Jadi benda tu memang kita tak boleh nak kata bahawa ia satu perkara yang sangat salah. Anda untuk berfikir begitu adalah salah kerana masyarakat. Tidak. Sebab itu pemikiran bebas untuk seperti ni. Tetapi untuk melihatkan balik punca kita sekarang, kita berfokus kepada punca mereka untuk kembali ke kancah dadah. Kita bukan fokus kepada kenapa mereka mengambil dadah pertamanya. Sebab kenapa wujudnya kempen stigma ni adalah disebabkan oleh kes-kes relapse ataupun penagihan berulang. Saya kira jelas di situ mengapa sepatutnya ada pandangan berbeza seperti itu kan. Dan di situ saya nak bawa masuk Dr. Sabri dalam bincangan kita. Sebagai timbalan Ketua Pengarah Operasi, kita sebut tentang masyarakat, stigma masyarakat terhadap penagih dadah. Dan saya dalam survey menyatakan bahawa ada, sangat tinggi, yang pemikiran yang negatif. Saya menyatakan bahawa tak salah pandangan tersebut. Tapi sebelum kita ke udara tadi, doktor sebut bahawa sepatutnya tanggungjawab masyarakat untuk kita meraihkan ataupun kita menyantuni golongan penagih ini. Mungkin doktor boleh berikan sedikit insight kat situ. Kenapa ia menjadi tanggungjawab masyarakat? Mereka yang buat salah. Okey, terima kasih Fana. Dia sebenarnya Fana, kita jangan buat kesalahan kali kedua. Kita masyarakat ni. Pertamanya kita sebagai anggota masyarakat lah. Kalau nak senang kita lihat sebagai tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Semasa anak-anak ni kecil kan, mungkin dia baru merokok misalnya kan, pernahkah kita cuba melarang dia kan, kita sebagai anggota masyarakat. Dan inilah masanya kita betulkan kesalahan kita. Maknanya kita kena terima dia orang balik lah. Kita kena sebab kebanyakan daripada anggota masyarakat lebih kepada untuk menguatkuasa undang-undang. Mereka tidak sedar tanggungjawab kita sebenarnya ialah untuk menasihat. Kan dalam agama kita pun, agama Islam pun dia menyebut demi masa sesungguhnya kita ni semua berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan. Tapi kita tak nak mulakan dengan berpesan. Kebanyakan anggota masyarakat kalau dalam komuniti misalnya, dia orang akan sertai nak program menangkap, turut serta dengan polis sebagainya kan, bagaimana. Tapi sebenarnya tanggungjawab sebenarnya ialah untuk menasihat semasa mungkin kanak-kanak dan sebagainya, anak jiran. Dan bila dah terlibat, kita kena bayar hutang kita balik kan, dengan cara hutang, ya, hutang apa tu? Hutang kita kena tak menjaga dia orang sebagai anggota masyarakat. Ini yang sering kali berlaku. Kenapa yang Nur tadi cakap relapse? Sebab dalam pusat, dalam institusi pemulihan, sama ada dalam institusi kerajaan ataupun swasta, dia satu setting yang terjaga. Pemulihan sebenar ialah di dalam komuniti. So untuk memulihkan mereka yang terjebak lah, sama ada penagihan dadah ataupun pelancongan sosial lain, ada tiga sebab utama lah. Yang pertama agama lah, puasa kan. Yang kedua, bekas ni barangkali kena hijrah dari tempat asal sebab nak mengelakkan dia nostalgia ke kawasan dia jumpa kawan. Tapi yang mustahak sekali untuk memulihkan mereka ialah sentuhan. Sentuhan maknanya kita kena dia kena ada seorang yang boleh menyentuh dia.
boleh mengubah gaya hidup dia yang melencong tu kan. Ini yang sering kali tak berlaku. Sentuhan bukan sentuhan fizikal. Bukan. Maknanya kadang-kadang orang tu dia berhenti, barangkali dia jumpa seorang wanita yang baik kan. Dia dah keluar, barangkali dia jumpa kumpulan jemaah yang terlibat dalam spiritual kan. Dan barangkali dia jumpa selain daripada anggota keluarga dia, tapi orang yang ambil berat. Dan kadang-kadang ramai juga yang tidak terlibat kembali kerana dia mengenangkan barangkali kaunselor dia di dalam institusi itu yang selalu baik, selalu nasihat. Setiap kali dia nak teringat nostalgia ni, dia teringat nasihat orang yang menolong dia. Betul. Kalau boleh saya tentang sentuhan itu, apa bagi penagih dadah ini, dia satu hal ialah bila dia rasa selesa dengan komuniti, bersama dengan masyarakat. Tapi dalam keadaan COVID-19 ini, nak buat sentuhan tu satu perkara yang sukar. Paling-paling pun mungkin boleh melalui online, dalam talian. Tapi saya rasa kesannya berbeza kan. So cabaran dia doktor untuk penagih-penagih dadah ini untuk capai apa yang doktor sebut sebagai sentuhan tadi tu dalam musim yang kita tak boleh nak dekat. Yang kita kena jaga jarak sosial, jaga jarak fizikal ini. Tapi kalau dalam institusi kita ada video conference juga dengan keluarga sebagainya kan. Tapi dalam setting yang tertutup macam kami di pusat, memang semua orang tak terlibatkan orang luar. Jadi program kaunseling, psikoterapi itu berlaku dalam institusi. Barangkali cuma lautan keluarga je. Lautan keluarga tu kami menggunakan sebahagian pusat lah yang boleh capai dengan keluarga tertentu. Memang mereka boleh berjumpa secara video conference lah dengan keluarga. Ketika ni sebab kenyataan doktor tu saya sangat tertarik sebab ini timbalan ketua pengarah operasi operasi ni tangkap orang lah kalau kita duk fikir tapi masih menekankan tentang soal pesanan, soal nasihat itu. Tapi dalam keadaan COVID ini, apa peranan masyarakat doktor? Sebab kalau dulu kita sebelum COVID kita ada surau, kita ada masjid, kita ada kenduri. Sekarang ni perkara itu agak terbatas untuk kita melibatkan penagih dalam aktiviti kemasyarakatan, aktiviti komuniti. Apa lagi option lain ataupun nasihat doktor untuk masyarakat mendekati golongan ini? So kita ada banyak program yang melibatkan NGO lah. Masyarakat sendiri barangkali sukarlah untuk ni. Tapi NGO yang berpengalaman memang turut serta lah untuk membantu bekas-bekas mereka yang terlibat lah, penyalahguna dan juga penagih dadah ni di dalam komuniti. Dan hal ini seringkali mungkin memang agak sukar lah untuk buat macam dulu. Tetapi kita lebih buat dalam bentuk perkumpulan lah, kaunseling kelompok dan sebagainya lah, melibatkan mereka yang ramai. Tapi ada SOP tertentu lah yang kami adakan untuk mengelakkan mereka daripada terjebak kembali lah. Yang penting ada sentuhan, jangan ditinggalkan langsung. Dan saya kira itulah peranan kempen stigma ini. Ya, betul. Saya pasal ada 4 program khusus dalam stigma. Mungkin boleh kongsikan setakat apa yang buat sebab kesinambungan daripada kenyataan doktor tadi sebab kita tak boleh nak ada social contact yang lebih rapat ketika ini. So apakah kita punya option-option yang lain? Jadi tapi saya reserve dulu, mungkin boleh kongsikan dengan detail apakah aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan dalam musim PKP dan norma baharu ini. Tapi apa pun kita kembali seketika ini, rehat seketika, kembali selepas ini di Darah Muda. Masuk 500, besok dapat RM5,000. Tu besar tu. Kalau ramai percaya kita macam ni, cepatlah kita kaya. Jadilah pelabur yang bijak. Jangan melabur dalam sesuatu yang indah kabar dari rupa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Kerap basuh tangan dengan sabun.
Kembali ke Darah Muda, masih lagi bincangkan tentang hentikan stigma anda tentang penagih dadah, dan kita kembali kepada Karimah sebentar tadi tentang apakah program yang ketika ini dilaksanakan untuk awareness, kesedaran bahawa jangan terlalu negatif dengan penagih dadah ni ya. Silakan. Okey. Jadi untuk yang dibincangkan tadi macam mana doktor cakap mention pasal menyentuh perasaan ya. Itu salah satu point di mana kempen stigma tengahkan, iaitu empati. Sifat empati kepada dalam masyarakat kepada mangsa ketagihan ni lah yang berjaya pulih. Jadi antara program yang kami telah laksanakan, ya, sebelum ini kami ada mempunyai satu program bernama I'm Aware I Care. I'm Aware I Care ni merupakan satu interaktif dalam social media kami mengenai macam mana kami akan menyediakan soalan, bagaimana anda merasakan, adakah anda merasakan anda berstigma, ataupun bagaimana cara untuk anda menggalakkan menggalakkan pemikiran anda sendiri untuk berubah dan sebagainya. Jadi dalam bawah tu ramai yang akan siapa yang komen lah. So kiranya ini adalah untuk interaktif, membina interaktif, dan terdapat juga beberapa artis yang komen di bawahnya, termasuk Saiful Apek dan juga Radio OAG. Yang mana mereka juga inilah. Lepas tu kami turut mengadakan satu webinar, iaitu Scars of the Voiceless pada November yang lalu. Scars of the Voiceless ni menampilkan penyanyi Malaysia, Izzat Lazim. Beliau menceritakan mengenai bagaimana beliau berhadapan daripada momen ataupun masa mana beliau terjebak dengan dadah, dan bagaimana beliau selepas pulih beliau menghadapi stigma yang ada dalam masyarakat, dan siapa yang membantu beliau untuk meneruskan hidup, iaitu key dia adalah keluarga. Ya. Dan yang seterusnya kita ada poster competition, ya, pertandingan poster, pertandingan video. Okey, pertandingan poster ni kami fokuskan kepada bagaimana macam mana anda, kita ada dua kategori lah senang kata. Kategori yang pertama adalah bagi sekolah, pelajar sekolah, dan kategori yang kedua adalah pelajar universiti. Jadi kedua-dua kategori ni, poster ni kami meletakkan sebagai think about it. So think about it ni berkenaan dengan bagaimana anda ingin memberitahu kepada masyarakat yang lain mengenai hentikan stigma anda. Yang kedua, video competition. Kami menumpukan pula bukan kepada masyarakat, tetapi kepada bekas mangsa ketagihan. Yang mana video competition ni, apa yang anda ingin beritahu kepada mangsa ketagihan, yang mana motivasi, video motivasi lah. Kiranya yang ini kami akan cadangnya untuk memberikan kepada mangsa-mangsa ketagihan yang berada dalam pusat pemulihan yang sedang menunggu untuk keluar. Ketika ini bila tengok pasal poster tu dengan dunia sosial media ni, pastinya contribution daripada pengguna-pengguna net ini kadang-kadang ada yang kreatif dan ada benda yang kita tak expect. Daripada poster tu ada tak message yang Karimah saya rasa bahawa ada wow effect, bahawa patutnya kita boleh guna kaedah ini, kita boleh guna quote ini, kita boleh guna message ini untuk sampaikan, yang mana sebelum ni kita tak terfikir pun untuk gunakan perkara itu dalam kempen-kempen anti dadah. Okay. Jujur saya cakap, memang ada. Dan sebabkan sekarang kita tengok, tadi saya beritahu, kita ada dua kategori, 13 hingga 18 dan 19 hingga 25. Yang memeranjatkan adalah golongan daripada 13 hingga 18 ni, mereka kira macam sekolah lah kan, pelajar sekolah menengah. Tapi idea mereka untuk mengenengahkan bahawa hentikan stigma anda kerana mereka ni, ada satu poster tu yang saya sendiri terefek kerana ada gambar visual-visual yang menerangkan mengenai inilah stigma yang wujud dalam ni, yang kami memerlukan pekerjaan tapi tak dapat kerja dan sebagainya. Memang jelas di situ pelajar tersebut dia dapatkan mesej yang apa yang kami ingin sampaikan sebenarnya. Jadi beliau dan juga beberapa lagi peserta turut menggunakan mesej yang sama di situ. Dan itu sebenarnya bila kami tengok daripada cara likes, jumlah likes dan juga jumlah komen, sebenarnya ia memberangsangkan dan juga ia memang membantu untuk golongan-golongan ini untuk melihat dengan lebih jauh. So it's a success story. Stigma is a success story. Tapi saya mungkin nak tarik sikit sebutan stigma itu. Karimah ada sebut bahawa ada terima tulisan dan juga sedikit nukilan berkenaan dengan apakah stigma masyarakat terhadap penagih. Yang ada sebahagiannya teruk dan tak terjangkau biasa kita ni. Kita boleh kongsikan apakah sebenarnya stigma masyarakat terhadap penagih dadah ini? Okey, jenis stigma yang boleh saya kongsikanlah sedikit mengenai sebelum ini ada yang mengatakan bahawa mereka adalah bekas penagih dadah, dan sekiranya anda bekas penagih dadah, anda menagih dadah, anda bekas penagih dadah selama-lamanya. Itu adalah ni. Mereka, itu satu komen. Seterusnya adalah sekiranya mereka dah mengambil dadah, mereka punya punca. Jadi kenapa untuk kami yang salahkan? Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga yang agak yang sampai sekarang lah kalau saya baca saya masih teringat ialah
Kalau mereka ni sebenarnya dah tahu masalah, tak layak pun diberi peluang kedua. Walaupun macam mana pun, diorang ni akan tetap ambil dadah juga. Itu merupakan satu stigma. Macam mana anda tahu yang mereka tak akan ambil dadah? Mereka akan mengambil dadah. Jadi ini program 2 bulan. Saya kira masih banyak, ada potensi yang sangat besar. Untuk kehadapan ini, ada perancangan untuk extend ataupun buat secara bersiri. Sebab saya tak nak, ini program pelajar tahun akhir. Masa habis program ni, habis tutup, dah settle. Tak ada kesinambungan. Mungkin ada perancangan kehadapan ataupun nak sambung ADK ke atau bagaimana? Sila. Okey. Jujur, ke sini saya tak pula bincang dengan pasukan saya macam mana. Tapi kalau ikutkan daripada saya sendirilah mengenai, sebab saya pernah melibatkan diri dalam program pembangunan belia dan sebagainya. Program STEAM I ni sebenarnya bagus kalau disambungkan, tapi kita fokus kepada masyarakat punya peranan kepada bekas penagih dadah ataupun mangsa ketagihan yang memang bertekad untuk pulih. Bukannya sebab kalau kita bagi peluang kepada mereka untuk sebagainya, nanti ada yang ambil peluang kan, ambil dadah, lepas tu tiba-tiba dia keluar, tak apa, sebab tahu masyarakat nanti dah tak distigma. Kita tak boleh buat macam tu sebab benda. Jadi kita fokuskan kepada betul-betul niat kita adalah untuk kepada mereka yang betul-betul bertekad untuk pulih, bantu mereka. Dan itu bawa kepada doktor. Itu seperti yang sebut oleh Karimah tadi, terlalu bergantung kepada pusat pemulihan. Kalau nak masalah penagih dadah, ADK selesaikan masalah dadah. Kami ni relax goyang kaki. Okey, doktor boleh kasih komen tentang simbiosis tu, hubungan di antara masyarakat dan ADK dalam menyelesaikan masalah. Kita kena lihat daripada sudut pandang yang berbeza lah. So stigma ni bukan, dia sebenarnya punca sebelum budak tu menagih pun. Budak-budak yang berisiko, misalnya yang ponting sekolah, kan, yang mungkin lepak. Sejauh mana masyarakat kita sebelum dia terlibat tu ambil berat. So bila mereka dah terlibat, ramai orang yang, kalau kita nak buat analogi lah, budak-budak yang lemas, kelemasan, kita nunggu di pintu kuala, kita selamatkan mereka. Tapi berapa ramai yang nak berjalan mudik ke hulu, nak larang dia daripada bermain di air yang deras. Ini sebenarnya yang berlaku lah. Dan apa yang sebenarnya ialah kita membazir banyak wang dan tenaga dengan cara kita membeli. Bukan kata kita tak perlu tolong, kita memang kena tolong sebab kita dari awal memang kita penyebab kepada mereka terlibat. Kita penyebab. Jadi kita tak boleh buat kesalahan kedua dengan tak menolong mereka. Tapi apa yang saya maksud tadi, kalau kita mula dengan mendidik, menasihat, dia sebenarnya percuma. Nasihat orang ni percuma. Kan? Kalau kita nak bagi satu lagi analogi lah, Fan bawa kereta laju kan, saya nasihat, tak kena duit kan? Betul. Daripada bawa laju kena saman. Kalau saman, sudah penguasaan. Betul. Kena 300. Betul. Kan? Lepas tu aksiden, masuk bengkel pusat, kena 1,800 ketuk. Betul. So sebenarnya kalau kita berterusan kan, kita tak melakukan ataupun tak memberi nasihat kepada golongan yang berisiko ni, kita akan berterusan. Sebab itu tahun inilah kami ADK cuba nak membanyakkan NGO yang akan terlibat dalam program pendidikan pencegahan. NGO yang terlibat dengan nak memulih ni ramai. Termasuk Nur lah. Kan? Tetapi siapa? Jadi barulah berlakunya pemutusan di situ. Kalau kita terus saja kita bantu, memang kena bantu. Sebab kita dari awal saya cakap. Tapi yang berisiko ni lebih ramai. Mereka yang terlibat barangkali dalam sekitar 140,000. Ramai. Yang direkodkan lah. Tetapi yang berisiko ni lebih ramai. Dengan keadaan indoor generation sekarang, boleh order daripada bilik sebagainya. Dan COVID lagi, tak ada siapa tengok. Dan kejiranan. Sifat kejiranan kita dah berbeza kan. Sebab orang dah tak ambil berat kan. Tak ambil berat antara satu dengan lain. Dan kehidupan masyarakat lah, malah bukan kata kalau kita lihat tiga bukan kata masyarakat bandar je, masyarakat luar bandar pun. Kawasan nelayan misalnya, kawasan tanah rancangan, kawasan PPR. Ini golongan yang patutnya persatuan-persatuan ni, penduduk misalnya kena lebih memainkan peranan. Jadi 2021 ni doktor, peranan belia secara khusus
untuk mengatasi masalah ni bersama dengan ADK? Kat mana ruang tu, Doktor? Okey, sebenarnya maksud Fan ni jabatan belia ke atau belia secara Belia secara umum. Belia secara umum. Mungkin ada pertubuhan dan sebagainya kan. So pertamanya jabatan lah, bukan kata belia. Mana-mana jabatan persatuan pun kena lebih menumpukan lah. Sebab apa cara bentuk sekarang ni permainan apa dah berbeza. Betul. Kan kalau dulu orang tua yang bagi nasihat ni. Sekarang ni dah tak ada, orang tua pun mungkin sibuk cari duit agaknya kan. Tapi antara golongan ni belia ni kena saling membantulah nasihatnya. Masalahnya kita kalau dalam kalangan belia ni sebab kita ni kurang komunikasi, tak macam Noh lah. Betul. Kan? Kita banyak Indonesia ni banyak main dengan game cakap dengan telefon apa semua kan. Jadi time tu skill dia tu kena dipertingkatkan lah. Sebab menasihat orang ni merupakan satu seni. Dia seni, dia kena dimulakan daripada muda. Betul. Kalau kita tak biasa nasihat, satu hari kita jadi orang tua pun kita tak tahu nasihat orang. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Jadi fokus belia 21 ini ialah kena gilap lagi macam kemahiran. mana kita nak saling memberikan nasihat antara satu dengan lain. Ya, sebab kita tak boleh gantung, sebab ini pembentukan nilai. Nilai ini dibentuk daripada muda. Kalau kita tak betulkan daripada masa ni, dia akan membentuk sehingga dia orang dewasa, berkahwin, berkeluarga sebagainya. Ya, Doktor. Masih sebab saya itu satu nasihat sangat penting sebenarnya. Daripada penolong ketua pengarah operasi. Masih fokus kepada pesanan banding daripada soal penguasaan ya. Saya nak bagi ruang terakhir kepada Karimah untuk belia, mungkin pesanan kepada kawan-kawan dan kehadapan prospek kehadapan ni, saya kira peningkatan kes mungkin akan tambah dalam keadaan kita tidak ada ruang untuk berkomuniti. So, apakah pesanan Karimah kepada penonton kita khususnya berkaitan dengan stigma terhadap penagih dadah? Okey. Jadi mana saya tu? Okey. Jadi kat sini saya ingin sebagai wakil daripada kumpulan saya, pasukan saya ingin menyampaikan mesej kepada anda, terutamanya daripada golongan belia yang berumur dalam golongan saya jugalah, yang antara 20 sehingga 39 tahun, bahawa memang berkemungkinan dalam COVID ini kes akan meningkat. Okay? Mungkin berkemungkinan sebab tak ada siapa yang akan pantau dan sebagainya lah kan. Jadi macam pergerakan operasi tu agak terhad lah juga kan. Tetapi anda harus ingat bahawa bukan semua orang yang sudah pulih akan ingin kembali balik ke kancah dadah. Mereka sekiranya ada sokongan daripada keluarga, di situlah ada peluang. Jadi saya harapkan kepada sesiapa yang golongan belia yang mempunyai ahli keluarga yang ada keluarga berkenaan dengan mengambil dadah dan sebagainya, berikan sokongan kepada mereka dan pastikan mereka tidak terfikir pun untuk kembali ke kancah dadah. Terima kasih banyak kepada dua tetamu kita, Dr. Sabri dan juga Karimah. Satu pandangan yang bertembung sebenarnya. Yang pertama ialah kita kena pastikan berlaku pencegahan, jangan biar masyarakat yang terdedah ini terlibat dengan dadah. Yang keduanya, bagi mereka yang mungkin dah terlibat, perlu diberikan peluang kedua dan jangan dibiarkan stigma itu menghalang daripada bekas-bekas penagih dadah ini untuk kehadapan dalam kehidupan mereka dan untuk mereka maju dan memberi sumbangan kepada komuniti. Dan saya kira itu konklusi perbincangan Darah Muda pada malam ini, dan saya seperti biasa ingin meninggalkan anda yang pertamanya mengambil pengajaran daripada apa yang disampaikan. Ini satu topik yang sangat menarik di awal tahun 2021 ini. Dan yang kedua, pastikan jangan malu, jangan segan untuk memberi pesan kepada orang di sekeliling anda untuk jaga jarak fizikal sehinggalah kita selesai membantras dan menangani COVID-19. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja